Hari ini kita belajar tentang 5.5 iaitu Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharaan Malaysia. Dalam tajuk ini kita ada 3 perkara yang perlu kita pelajari, iaitu yang pertama intipati Perjanjian Malaysia, yang kedua misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, yang ketiga peristiwa pengisytiharaan Malaysia. Perjanjian Julai 1963 ini dikenali sebagai Perjanjian Malaysia ataupun Malaysia Agreement, iaitu yang kita selalu dengar M63. Perjanjian ini adalah satu dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Perjanjian ini ditandatangani pada 9 Julai 1963 iaitu di London. Prinsip utama perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Intipati Perjanjian Malaysia. Tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan kabinet sendiri. Memperuntukkan tempoh masa peralihan kepada Sarawak dan Sabah. 15 kerusi parlimen diberikan kepada Singapura, 24 kerusi kepada Sarawak dan 16 kerusi kepada Sabah. Penduduk Bumiputera di Sarawak, Sabah mendapat pengiktirafan yang sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Ada beberapa perkara yang perlu kita ambil maklum dalam intipati Perjanjian Malaysia, iaitu Kerajaan British mengiktiraf kedaulatan. Kedaulatan maknanya memberikan kemerdekaan ataupun memberikan hak kepada Sarawak, Sabah dalam Malaysia. Yang kedua, keistimewaan atau kelebihan kepada Sabah dan Sarawak, iaitu menubuhkan kabinet sendiri. Sebagaimana yang kita maklum pada hari ini, kalau kita lihat, Sabah dan Sarawak ini menggunakan gelaran Ketua Menteri. Berbanding dengan kebanyakan negeri yang ada di Semenanjung, mereka menggunakan gelaran Menteri Besar. Ini antara kelebihan yang ada kepada Sarawak dan juga Sabah. Selain itu, yang ketiga, penduduk Bumiputera di Sabah dan Sarawak mempunyai pengiktirafan yang sama seperti orang Melayu yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Yang kedua, misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pada awal pembentukan Malaysia, Indonesia dia telah membuat bantahan rasmi kepada bangsa-bangsa bersatu mengenai dengan pembentukan Malaysia. Sebab itu pada 12 Ogos 1963, UTAN, iaitu Syarikat Agung PBB mengumumkan penubuhan United Nations Malaysian Mission untuk menilai dan membuat laporan. Lawrence yang ditugaskan sebagai duta Amerika di PBB untuk mengetuai rombongan tinjauan di Sarawak dan juga Sabah. Pengisytiharaan pembentukan Malaysia ini terpaksa ditangguhkan kerana laporan tidak dapat disiapkan sebelum 31 Ogos 1963. Walau bagaimanapun, pada 14 September 1963, laporan mengenai penerimaan pembentukan Malaysia oleh penduduk Sabah dan Sarawak telah diterbitkan, iaitu segala tinjauan mereka berkaitan dengan pembentukan Malaysia, bagaimana rakyat Sabah dan Sarawak menerima ataupun tidak menerima, telah dibuat laporan, telah dibuat tinjauan, dan akhirnya pada 14 September 1963, laporan tersebut telah siap dan telah diterbitkan. Yang ketiga adalah peristiwa pengisytiharaan Malaysia. Ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Malaysia, kerana pada waktu inilah
Malaysia telah dikenali dengan terbentuknya Sabah, Sarawak, Tanah Melayu dan dikenali sebagai Malaysia. Sebab itu, Malaysia telah diisytiharkan pada 16 September 1963. Istiadat pengisytiharan ini pula diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan juga Sabah. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong membacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tuanku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Manakala di Sarawak, Datuk Abang mengangkat sumpah sebagai jawatan Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan telah membuat pengisytiharan dan dibaca oleh Kir Johari, iaitu sebagai wakil Kerajaan Persekutuan. Upacara ini pula diadakan di Kuching dan dihadiri oleh anggota Kabinet Negeri. Manakala di Sabah, Datuk Mustafa mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu. Beliau turut menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Manakala yang menyaksikan dan hadir sebagai wakil Kerajaan Persekutuan adalah Tun Abdul Razak Hussein. Dan kita melihat peristiwa 16 September ini merupakan satu peristiwa yang sangat penting bagi Malaysia. Kerana pada 16 September 1963 inilah barulah wujudnya negara Malaysia. Dan disinilah bermulanya kerjasama daripada 3 wilayah, iaitu Sabah, Sarawak dan juga Tanah Melayu membentuk Malaysia.